Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, kita sangat terhutang budi dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dididik, yang diterbiah oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat, tuan-tuan, yang mungkin tak berapa glamour, yang jarang kita sebut, yang namanya Harithah. Ada riwayat kata namanya Harith bin Malik ataupun Harithah bin Malik. Ketika mana, tuan-tuan, satu pagi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, kaifa asbahta, apa khabar pagi ni? Maka tuan jawapan dia, asbahtu mu'minan haqqan, aku pagi ni dah sampai kepada hakikat keimanan, dah sampai maqam hakikat lah. Tuan-tuan, maka Nabi kata apa? Setiap perkataan kita tu ada hakikat dia. Apa hakikat iman kau? Tuan-tuan, maka ini cerita hakikat. Tapi bagaimana ciri yang membenarkan kebenaran hakikat iman Sayyidina Harith ataupun Harithah bin Malik radhiyallahu an? Maka beliau menjawab, azafat nafsi anid dunya, aku punya perasaan aku dah tak ada kat dunia dah. Malam berjaga, siang berpuasa, aku melihat, aku ya Rasulullah seolah-olah dapat melihat arash Allah Subhanahu wa taala. Aku seolah-olah, wahai Rasulullah, dapat melihat ahli syurga yatazawarun, saling berziarah sesama mereka, kunjung mengunjung. Kita tak boleh kunjung mengunjung, merayu kan. Tuan-tuan, Covid, dia lihat ahli syurga, tuan-tuan, ziarah menziarahi. Dan wahai Rasulullah, membuktikan hakikat keimanan aku melihat ahli neraka itu sentiasa merintih, sentiasa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Nabi kata, arafta falzam. Kau ni memang dah sampai kepada maqam makrifah. Arafta falzam. Oleh kerana kau dah sampai kepada maqam makrifah, tuan-tuan, maqam hakikat, maka kau kena istiqamah, lazimi, kekalkan momentum ini, iaitu teruskan beribadah. Jangan kau terpedaya dengan fitnah dunia. Teruskan dengan qiyam dan puasamu, teruskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, tuan-tuan, ciri yang digariskan, yang membayangkan tentang ciri orang yang ada hakikat. Jadi kita jangan faham hakikat ni, tuan-tuan, dengan maksud lepat punya cara, dengan aliran-aliran yang sesat dan salah, tuan-tuan, apatah lagi yang mengabaikan syariat. Hakikat itu ialah hakikat berpegang kepada syariat, iaitu tadi apa? Dia puasa, dia tahajud, tuan-tuan. Maka Allah berikan dia karamah, tuan-tuan, iaitu seolah-olah melihat arash Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dicatatkan oleh Imam Al-Kalabizi, tuan-tuan, dalam At-Ta'arruf limadhhabi ahli tasawuf, tuan-tuan, disebutkan, tuan-tuan, iaitu bagaimana Sayyidina Harithah bin Malik ini digola orang-orang sufi ni, tuan, orang-orang tarikat ni gola sebagai nuriyah, cahaya, yang bercahaya. Nuriyah ni ada satu ma'had madrasah utama Tuan Goji Wahid di Melaka, Payu Rumput, Ma'had An-Nuriyah, tuan-tuan, Ma'had An-Nur, Syekh Nur lah di Janda Baik, tuan-tuan. Dipanggil Nuriyah kenapa, tuan? Nabi sebut kepada Sayyidina Harithah tadi, siapa nak tengok orang yang bercahaya hati dia, man ahabba an yanzura ila abdin nawwarallahu qalbah, siapa nak tengok orang bercahaya hatinya, tengok pada Harithah. Maka Munawwar, tuan-tuan, Madinah Munawwarah, Harithah Munawwar, sebab dia lelaki, dia ni hatinya bercahaya, tuan-tuan, mendapat pimpinan nur, cahaya yang bersambung dengan Nabi SAW, cahaya yang sampai kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab apa? Nuriyah ni, tuan-tuan, dia suka membersihkan diri, membersihkan hati. Maka Allah nyatakan dalam Quran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Allah cerita, tuan-tuan, ciri Masjid Quba. Masjid Quba ni nama dia apa? Masjid Taqwa. Allah puji orang yang beriktikaf, yang mengimarahkan bertakwa ni. Allah kata dalam Masjid Quba ini ada lelaki-lelaki, termasuk perempuan-perempuan, yang suka membersihkan dirinya, menyucikan hatinya. Allah kasih kepada orang yang membersihkan hatinya, tuan-tuan. Maka sebab itu dibersihkan hati, yang kalau yang zahir kita ni, pakaian kita, kopiah kita, lidah kita, tuan-tuan, bersihkanlah daripada kotoran yang nampak.
najis-najis yang kita nampak tuan, tetapi kotoran yang lebih parah lagi yang tak dapat kita bersihkan tuan, yang dalam ini dibersihkan batin kita tuan-tuan, ya, daripada lintasan-lintasan yang salah, akhlak-akhlak yang keji tuan-tuan. Dengan apa tuan? Dengan beramal soleh, dengan mengaji, dengan beramal tuan-tuan. Dan sehingga kan kita katakan bahawa berkait tentang hadis Sayyidina Harithah bin Malik ni tuan-tuan, cerita pasal firasat. Maka sebab tu disebutkan kalau firasat, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Antara mukmin di sini kita nak bahaskan Sayyidina Harithah bin Malik. Kalau Sayyidina Harithah bin Malik tuan-tuan memiliki kelebihan begini. Ada tuan-tuan Sayyidina Nadar bin Malik, tuan-tuan, adik-beradik kepada Sayyidina Anas bin Malik, tuan-tuan. Ini tokoh-tokoh tuan-tuan, Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Ini tokoh-tokoh sahabat yang agak kehadapan dalam dunia kesufian. Kalau nama ini terkenal tuan-tuan, maka nama 4 sahabat utama Khulafa Ar-Rashidun, nama 10 sahabat yang dijanji syurga tuan, isteri-isteri Nabi tuan-tuan, lagi hebat daripada apa yang kita bahaskan. Maka sebab itu kiblat kita, contoh kita tuan-tuan dalam bertasawuf ini mengikut panduan para sahabat. Sayyidina Umar tuan, Nabi sebut jelas, innal haqqa la yantiqu ala lisani Umar. Kebenaran itu sentiasa ada pada perkataan, pada cadangan Sayyidina Umar. Banyak pandangan Sayyidina Umar diwartakan dalam Quran, diterima dalam Quran tuan-tuan. Kenyataan Sayyidina Umar, cadangan Sayyidina Umar tuan. Kenapa tadi? Hati yang bersih dengan amal soleh, mengikut panduan Nabi SAW tuan-tuan. Itulah sebenarnya tuan-tuan benda perkara yang kita bincangkan tentang dunia kesufian tuan-tuan. Mudah-mudahan sebagai penutup satu lagi, Uwaisul Qarani tuan-tuan, ketika mana seorang yang namanya Harim bin Hayyan jumpa dia, bagi salam kepada Imam Uwais. Assalamualaikum. Ya, Uwais. Maka tuan Uwais jawab, Waalaikumsalam wahai Harim bin Hayyan. Dia boleh sebut nama Harim, boleh sebut nama Hayyan, Abah Harim. Padahal tak pernah jumpa tuan-tuan. Kata Sayyidina Uwais Qarni, macam mana tuan jumpa kona saya? Kata Harim kepada Imam Uwais. Sebab apa? Jiwa saya, roh saya dah kenal roh awak walaupun kita tak pernah berjumpa tuan. Ini ajaib dunia orang sufi. Moga-moga kita direzekikan tuan bersama dengan mereka insya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.